Didik TV KPM. Dari tadi saya duk jeling barang di hadapan saya ni, kalau kita perhatikan ada perut, betul ya Ustaz? Ya, perut. Ada perut, yang ni telinga, Telinga. dan yang ni mata. Mata. Bukan bola ya. Jadi Ustaz, adakah tiga perkara ni, perut, telinga dan mata ni dapat ataupun apa yang kita belajar hari ini memberi kesan kepada mata, telinga dan perut ini? Ya, sudah semestinya ia memberi kesan kepada apa yang kita belajar pada hari ini. Itu pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang mata. Contohnya mata. Kita menggunakan mata kita dalam melihat. Kita pandang kiri, kita pandang kanan, kita pandang atas, kita pandang bawah, kita pandang belakang dan kita pandang segala keindahan yang ada di atas muka bumi. Benda yang menarik, benda yang menyakitkan, benda yang menyedihkan dan sebagainya. Contohnya mata lah. Ya. Okey, contohnya mata. Yang boleh menyebabkan hati kita rasa terguris, hati kita rasa sakit, hati kita rasa gembira, hati kita rasa berbagai-bagai rasa. Baik. Contohlah, yang kemudian telinga. Telinga kita mendengar. Sahabat kita bercerita, orang sekeliling kita bercerita, kita mendengar bahan-bahan audio dan sebagainya. Jadi ada bahan-bahan tersebut, ada pendengaran kita tersebut yang menyebabkan kita rasa sedih, gembira, sakit hati dan sebagainya. Perut kita, di ujung tu perut, model perut. Yang mana perut juga adalah salah satu daripada anggota badan kita yang mana dengan perut ini segala benda masuk ke dalam badan kita. Ya. Bermulanya pemprosesan bahan-bahan makanan yang mana dengan proses ini akan menjadi bahan kepada anggota-anggota yang tadi. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini, dengan pemahaman kita kepada ilmu tasawuf ni, insya-Allah kita akan dapat mengawal contoh-contoh kepada mata, apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat, bagaimana untuk nak menguasai dan mengatasi masalah bila kita melihat benda-benda yang menakutkan, benda-benda yang menakjubkan. Contoh dia, bila tengok benda yang menakjubkan, apa perlu kita sebut? Betul? Kita sebut subhanallah. Dengan perkataan itu dapat dah sikit sebanyak mendidik hati kita bahawa keindahan dan keajaiban itu adalah hasil daripada kuasa, kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni contohlah Ustaz. Tengok Hakim. Saya tengok saya. Ha. Menakjubkan tak Ustaz saya? Menakjubkan. Contohnya. Okey. Takjub yang ada pada Hakim itu bukan sebab Hakim yang bersolek, Hakim yang berpakaian kemah, mahal sebagainya. Tapi kerana satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk Hakim pakai pakaian yang cantik. Yang kedua, Allah Taala kurniakan wajah yang berseri. Semuanya adalah daripada Allah Taala. Jadi situ akan menjadikan hati kita ni tak ada apa-apa pun. Kita tak ada apa-apa pun. Perasaan kita akan rasa semua ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Ustaz. Ustaz, kalau tengok kan, perut ni kan, ini perut six pack Ustaz. Yang ni Pandai Ustaz pelik perut dia. Betul. dah saya depa ukur perut saya. Okey Ustaz, tadi Ustaz olah dari sudut kesan mata Ustaz. Mata. Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf, apakah kesan kepada perut pula? Pada perut ini adalah tempat masuknya makanan dan diprosesnya makanan itu sama ada makanan tersebut adalah makanan yang halal ataupun haram. Yang akan membina kepada perjalanan anggota-anggota badan yang lain. Faham. Jadi perut juga memainkan peranan dalam mendidik hati dan juga meningkatkan diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bila yang masuk tu baik, insya-Allah yang keluar pun baik Ustaz. Ya, Melihat pun akan benda yang baik. yang Betul baik. Ustaz eh? Ya, baik. Okey, itu dari sudut perut, kita dah olah dari sudut mata. Tinggal satu lagi ni Ustaz. Telinga. Tertanya-tanya, telinga pun ada kaitan ke Ustaz? Ya, telinga sebab dia adalah salah satu daripada anggota badan kita. Secara umumnya,
semua benda yang ada di badan kita adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita gunakan dan kita laksanakan dan kita jadikan ia sebagai anggota dan juga abdomen badan kita lah, ke arah benda yang lebih baik. Contoh telinga. Kita ambil telinga. Kenapa Allah Taala cipta telinga dua? Betul? Kenapa tak satu? Ya. Tak tiga? Satu di belakang ke? Kan? Kenapa? Sebab Allah Taala hikmah penciptaannya adalah untuk menjadikan kita ini manusia yang mendengar kiri dan kanan, bukan mendengar sebelah pihak, perlu dengar kepada dua belah pihak. Jangan dengar sebelah pihak saja. Sebab nanti ia akan menjadikan kita salah dalam membuat penilaian yang melibatkan otak kita, akal kita. Jadi akal kita tak suci, tak bersih. Jadi telinga ni Allah Taala kurniakan dan kita gunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik dan mendengar perkara-perkara yang bijak dalam menentukan keputusan. Kita dengar benda yang tak baik, masya-Allah. Astaghfirullahalazim. Untuk Hati. Betul. Telinga pun untuk hati, mata untuk hati, perut pun untuk Hati. Semua yang Allah Taala ciptakan kepada kita adalah untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita dari awal tadi belajar tentang maksud ilmu tasawuf, asas-asasnya. Jadi Ustaz, apakah kepentingan bagi kita sebagai seorang Islam ini belajar dan mengetahui tentang ilmu tasawuf ini? Kepentingannya. Kita sebagai seorang Islam, kita belajar ilmu tasawuf ni untuk apa? Untuk menempatkan diri kita ke dalam kedudukan ihsan. Ihsan. Akan tahu ihsan. Apa maksudnya Ustaz? Ihsan tu seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril. Hadis ni cukup popular. Mal ihsan. Ta'budullah. Ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni merujuk kepada bagaimana kita beribadat seolah-olah Allah Taala melihat kita. Kita tak nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Taala melihat kita. Jadi kita beranggapan dengan kita merasakan ibadat kita ni, apa yang kita buat ni Allah Taala melihat kita. Kita nak buat benda yang tak baik, Allah Taala melihat kita. Kita buat kebaikan, Allah Taala melihat kita. Dan semua benda yang kita buat atas muka bumi ni Allah Taala akan melihat kita dan kita akan rasa zuk atau lazatnya melakukan kebaikan. Jadi itu yang pentingnya. Bila kita dah dapat melakukan semua ni dengan rasa yang zuk, maka ihsan tu akan datang dan kita akan rasa lazat. Seronoknya berbuat akan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab bagi kita, apa yang kita buat, Allah Ta'ala maha melihat. Okey Ustaz, jadi setakat ini bagaimana Ustaz nilai saya punya prestasi Ustaz secara keseluruhannya? Baru tadi kita sembang bab hati. Jadi Ustaz tidak Sejujurnya, boleh... Ustaz. Ustaz tidak boleh menghukum seseorang itu tanpa melihatnya, mengenalnya dan sebagainya. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi Ustaz dah kenal Hakim. Jadi Hakim adalah seorang yang baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan Hakim jadi orang yang terus berjaya. Baik Ustaz. Okey Ustaz, sebagai penutup untuk segmen ini, sedikit rumusan berkaitan pembelajaran kita hari ini. Jadi rumusan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah kita telah belajar tentang ilmu-ilmu asas yang penting untuk dikuasai dan dipahami pada peringkat asasnya agar kita dapat menguasai pembelajaran yang akan datang. Jadi kepada murid-murid, harapan daripada Ustaz agar kalian dapat mengambil faham dan mengambil maklum tentang tajuk-tajuk yang kita bincangkan tadi. Ada 10 tajuk yang kita bincangkan tadi, 10 bahagian, dan semua itu perlu kamu murid-murid untuk menguasainya. Jadi sebagai mengakhiri program kita pada hari ini,
bahan pembelajaran boleh didapati di dalam web Sumberku KPM. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid yang ingin dapatkan latihan pengukuhan, boleh ke Sumberku. Didik TV KPM